Seperti yang saya janjikan, saya go through beberapa dokumen. Ini adalah dokumen penuh penghakiman Mahkamah SRC. Dan saya telah teliti dengan beberapa dokumen, termasuk juga kertas sulit Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam rakaman percakapan beberapa watak-watak dan saksi penting dalam melibatkan kes Najib Razak ini. Akhirnya saya masih berpegang bahawa ada elemen konspirasi untuk mengenakan Najib dalam kes ini. Justru bagi saya ialah betul itu betul, salah itu salah. Dalam dokumen ini saya jelaskan, dalam buku e-book saya ini saya jelaskan, saya ambil balik beberapa keratan-keratan penting dalam keputusan Hakim Jazlan. Pertama sekali, saudara, saya bacakan keputusan penting dalam Hakim Jazlan ialah, dalam penilaian saya, kata Hakim ini, kerana kedudukan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Negara, tertuduh mungkin, mampu, boleh, atau dalam bahasa Inggerisnya adalah was able, menyebabkan penubuhan SRC. Maknanya, saudara, ini ayat pertama penghakiman. Dalam penghakiman yang besar ini, apa dia punya intipati dia? Intipati dia adalah assumption. Tertuduh, was able, mungkin, mampu, boleh. Saudara, saya sebut dengan jelas. Saya sebut dengan jelas. Saya ini bukanlah peguam, tapi setakat dah berpuluh kali masuk mahkamah sebagai tertuduh, kita dah faham dah kes mahkamah ni bagaimana. Dan konsep keadilan itu seharusnya dalam kes kriminal. Dalam kes kriminal, maksud dia kes jenayah, ada seorang dituduh membunuh. Tugas pendakwa raya sewajarnya adalah membuktikan tanpa keraguan, membuktikan yang dia ni pembunuh, dia ni yang menikam, dia ni yang membunuh, dia ni yang mencabut nyawa. Tetapi tugas pembela, maksud dia apa, cukup sekadar menimbulkan keraguan. Apabila timbul keraguan sahaja di mahkamah, maka pembuktian tersebut menjadi cacat. Dan secara langsung, secara langsung kes ini tidak boleh disabitkan. Begitu juga dalam kes Najib yang bicara panjang dan sebagainya, hanya kerana assumption, assuming, dia assume sahaja Najib boleh gunakan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Itu saja. Saudara, itu sudah cacat. Yang kemudian ialah banyak kenyataan-kenyataan saksi yang sebenarnya membuktikan bahawa ia boleh dibawa kepada satu konspirasi itu memang wujud. Saya sebut, bila kita sentuh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah pun menyiasat beberapa watak-watak penting. Antaranya Nick Faisal. Nick Faisal ni siapa? Dia CEO SRC. Dia ni, saudara, dia telah mengaku sendiri pun. Dia telah mengaku bahawa dalam salah satu soal siasat, bahawa dia memang dia yang terlibat dan dia bertanggungjawab. Dan saya sebut dengan jelas dalam e-book saya sebelum ini, ialah Nick Faisal merupakan orang yang bertanggungjawab mengendalikan akaun bank tanpa pengetahuan Najib. Saya nyatakan dokumennya SPRM 00709/12. Dan siapa dia? Yang paling penting, kita reverse sikit bila saya pernah sebut dalam video pertama. Apa dia? Siapa Nick Faisal? Nick Faisal ni, saudara, ialah dinyatakan juga beberapa saksi dalam kes mahkamah menyatakan apa? Nick Faisal merupakan bekas kaki tangan kanan yang pernah bertugas di bawah syarikat Jolo. Kemudian Jolo yang ambil dan cadangkan nama dia dalam SRC. Jadi oleh kerana itu, saudara, Nick Faisal ni juga ada beberapa dokumen. Kita tak cakap kosong ni. Dokumen daripada M-Bank, dokumen SRC daripada M-Bank menyatakan apa? Semua transaksi duit, termasuk penggunaan kad kredit atas nama Najib, adalah digunakan dan di bawah kawalan Nick Faisal untuk menguruskan semua data ini.
Malah saya sebut dengan jelas Joanna Yong yang merupakan branch manager kepada cawangan M-Bank, di mana akaun SRC ni dibuka, akaun atas nama Najib itu dikendalikan, dan juga Chia Tek Kung iaitu pengarah Managing Director M-Bank. Managing Director M-Bank menyatakan apa? Ada beberapa elemen penting dalam kenyataan di mahkamah. Pertama, M-Bank pernah terhantar dokumen ke PMO. Kemudian PMO telefon untuk klarifikasi benda ni. Tapi sebelum telefon, Joanna dan M-Bank telah cek pula dengan apa namanya ni, Jolo, dan ada rakaman perbualan balas melalui BlackBerry Messenger yang diprint yang menyatakan Jolo memberi amaran kepada M-Bank, kata apa, dan supaya jangan brief Najib ataupun maklumkan Najib apa-apa berkenaan dengan akaun ini. Maksudnya apa? Maksudnya ialah M-Bank telah buat kesalahan mengikut akta bank negara. Jelas M-Bank telah membuat kesalahan. Tapi akhirnya ada tak kerajaan ataupun kerajaan pada ketika itu, sama ada apa di bawah Mahdi ini satu bab lah, di bawah Pakatan Harapan ni satu bab lah, memang ini konspirasi Mahdi. Tapi persoalan dia, budak-budak Najib seharusnya mengeluarkan benda ini, membuat laporan polis ke atas M-Bank, ke atas Joanna, ke atas Chia Tek Kung dan sebagainya. Kerana jelas apa dia? Jelas mereka salah guna kuasa daripada segi ini. Itu satu. Kedua apa dia? Chia Tek Kung sebut dengan jelas. Pengarah Managing Director M-Bank sebut dengan jelas. Dia kata apa? Dia kata semua transaksi dan sebelum membuka akaun ni, dia telah rujuk dulu kepada siapa? Kepada Zeti, iaitu Ketua Bank Negara, ataupun kita panggil apa? Gubernur Bank Negara. Saya ni nama dan jawatan orang jahat saya selalu lupa, kan? Gubernur Bank Negara. Jadi kita pergi balik kepada watak konspirator yang kedua. Apa dia? Zeti. Jelas saudara, dalam dokumen ini, dan saya nyatakan dalam apa namanya ni, dalam e-book saya dengan jelas. Apa yang saya tulis dalam e-book saya, dan saya naikkan dokumen sekali dalam e-book saya. Apa dia? Zeti, dalam e-book ini, Zeti ada dokumen yang buktikan keluarga dia terlibat dan dapat duit dan dapat keuntungan daripada Jolo. Bukan sekadar ada bisnes dengan Jolo, dia dapat keuntungan dan dapat nilai keuangan daripada Jolo, keluarga dia. Akhirnya saudara, dalam penemuan, apabila kita buat trail balik, kita cari balik money trail dan sebagainya, ada akuan sumpah Zeti berkenaan dengan money trail tersebut. Ada laporan polis ke atas Zeti. Tapi sampai sekarang, apa payah sangat? Zeti tidak pernah dipanggil oleh polis. Rekod kami tidak menemukan sebarang soal siasat ke atas Zeti. Jadi maknanya apa? Zeti ni tokoh konspirasi yang dilindungi. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, hari ini apa dia? Hari ini yang kita harus tekankan ialah Zeti sebagai gubernur yang juga terlibat dalam konspirasi ini. Sebut terlalu banyak, video ni akan jadi berjam-jam. Saya sebut salah satu lah, benda simple yang saya rasa ia harus diketengahkan. Saudara nampak ada gambar. Soal dia ialah, gambar itu, saudara tahu atau tidak, dalam pencarian seluruh dokumen, kita track balik dokumen SRC dan ni, saudara tahu tak, sebelah Najib ni, dia ialah Putera Faisal. Putera Faisal ni siapa saudara? Dia ni lah, apa namanya ni, anak Raja Arab yang paling berpengaruh. Dia telah menggunakan Jolo. Dia telah menggunakan Jolo untuk menghubungi Najib. Bawa Najib naik kapal dia. Ini bukan kapal Jolo.
Ini atas kapal dia. Dan ada dokumen-dokumen, surat-surat, apa namanya ni, pertukaran surat daripada melibatkan Petro Saudi dan sebagainya. Jadi apa yang saya rumuskan di sini? Pertama, saudara, saya sebut dengan jelas. Bagi saya betul-betul salah dan salah. Dalam kes Najib ini memang ada konspirasi. Jelas. Antara watak konspirasinya melibatkan Mahathir, melibatkan Zeti, melibatkan peguam negara pada ketika itu dan berapa orang. Alat-alat, tools kepada konspirasi ini antara dia adalah Jolo, Nick Faisal dan sebagainya. Kepada Dr. Mahathir. Mahathir ni dia adalah bapa kepada segala kepala-kepala bapa konspirasi. Dia je lah yang betul. Jadi oleh kerana itu dia terpulang pada kita.